Saya ni tempoh hari saya tak masuk dalam. Saya terus terang tak masuk. Waktu malam yang saya pergi, ingat tak? Saya pergi ekspedisi. Di luar lah. Jalan sedikit, lebih kurang 10 meter lah, masuk dalam sikit je. Dah duk 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 duk. Yang saya hairan, Mak Saleh ni pukul 7 malam, 6 petang sorang-sorang jogging kat dalam. Tak ada rasa apa-apa. Boleh sembat earphone lagi dengan lagu. Itulah masing-masing lah. Jadi adakah benar lagi kita fikir lagi kita takut. Jadi Mak Saleh itu tak terfikir tentang hantu. Dia sebab tu tak takut. Jadi itulah kemusykilan yang saya ada sampailah ke saat ini. Saya akan kembali sebentar nanti dengan lebih banyak kisah, dan ada juga yang telah pun memberikan mungkin pendapat pandangan tentang seorang kakak tadi lah, berceritakan tentang mak mentuanya yang berkelakuan semakin menakutkan. Akan saya bacakan pendapat pandangan anda. Jangan ke mana-mana. Akan teruskan dengan kisah anda dalam rancangan Misteri Jam 12, dan ingatlah, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan. Berikut ini adalah satu kisah peristiwa yang ingin saya bacakan. Ini adalah pengirim kita dari seberang tambak, berkongsi tentang pengalaman yang dialami oleh beberapa penduduk dekat jalan... saya rasa saya tak perlu sebut lah. Baik, ini berlaku di Johor. Johor Bahru lah, dekat kawasan Johor Bahru ni. Ada sebuah jalan ni agak terpencil, dan sekarang ini jarang digunakan. Sebab antara kilometer ... dengan kilometer ... ni di jalan yang dimaksudkan ini, dilaporkan beberapa penduduk tempatan di seberang tambak, bila lalu dekat kawasan tu, ada kalanya khususnya bagi mereka yang menunggang, motosikal akan menjadi berat. Secara tiba-tiba, ini diberitahu saya lah oleh seorang pendengar ni, dan kata namanya... Ini dia. Okey, guna nama samaran, saya gunakan nama Syikin lah. Sebab beliau kata jangan sebut nama dan tera di alamat email. Dan Syikin kata benda ni kerap berlakulah dekat kawasan jalan simpang di Johor Bahru ni. Dan sekarang ini tak banyak kenderaan yang lalu, termasuk kereta dan motosikal. Tapi mereka yang lalu ni selalunya adalah orang-orang yang tak tahu tentang jalan yang dimaksudkan. Dan beliau ada beri saya satu link. Link ini adalah link di YouTube. Bila saya klik, dan ada juga laporan daripada saluran seberang, salah satu rancangan mengatakan tentang jalan yang dimaksudkan. Ada seorang lelaki juga menjelaskan tentang jalan yang disebutkan itu. Bila malam-malam tertentu, bukan setiap hari lah, pada malam-malam tertentu, sesiapa yang menunggang motosikal akan terasa motosikalnya berat. Dekat kawasan, lebih kurang panjangnya mungkin tak tahulah, dia tak sebutkan berapa, mungkin 100 meter ke 200 meter, tak pasti, dan akan rasa berat. Seolah sesuatu menumpang motosikal di belakang. Dan ada juga penduduk-penduduk lah yang saya lihat ni di YouTube ni mengatakan, ada juga makcik yang memberitahu ada penampakan hantu penanggal. Dan mengikut penjelasan makcik dalam temu bual yang dikatakan di sini, tak tahulah sejauh mana kebenarannya. Beliau mengatakan pernah beberapa kali dia terdengar bunyi macam kok 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 kok, macam itulah seolah-olah bunyi macam katak. Dan akhirnya bila dia terpandang, nampak benda terjurai dan seolah-olah macam kelihatan kepala terbang dekat kawasan rumahnya. Selain dari itu juga ada seorang lagi makcik yang juga tinggal, penduduk yang sama di kawasan yang sama, mengatakan beliau pernah waktu tu nak cari durian. Jadi bila tanya mana tempatnya, orang kata di belakang lah. Dia jalan, akhirnya masuk dekat Semak Samun. Di situlah dia ternampak ada perempuan, ada penanggal, beberapa kali kelihatan tempat yang sama. Dan ada juga penduduk-penduduk yang lain yang mengatakan di perhentian bas dekat dengan kawasan itu, penampakan beberapa orang yang memandu penduduk di sana, lazimnya akan terlihat wanita sedang menggendong anaknya. Sejauh mana kebenarannya tidak pasti, tapi terima kasih pada Syikin yang sudah berkongsi pengalaman tentang apa yang berlaku di seberang di Malaysia. Berikut ini adalah kisah yang ingin saya bacakan dari kiriman email yang saya terima, datangnya daripada Nur Afika. Kata Nur Afika, selamat tengah malam KC dan juga pendengar Misteri Jam 12. Saya ingin berceritakan tentang satu perkara yang menakutkan berlaku. Ini pertama kali saya pergi ke rumah kawan saya. Saya ada seorang teman sedarjah dengan saya ataupun sekelas dengan saya, kata Nur Afika. Teman politeknik saya merupakan pelajar dari Vietnam.
Dan pernah sekali saja saya pergi ke rumahnya. Inilah satu-satu kalinya saya ke rumah dia. Dan perkara ini yang menyeramkan berlaku, memang menakutkan. Saya datang ke rumahnya sebenarnya untuk buat projek sekolah. Bila saya sampai rumahnya merupakan rumah sebuah kisi. Jadi bila masuk dalam rumahnya, teman saya kata suruh masuk di biliknya di tingkat atas. Jadi saya kata saya tak tahu. Dia kata tunggu sekejap lah. Dia nak pergi tandas, tak tahan. Dia nak lepaskan, legahkan dirinya. Baik. Kata Nur Rafika, temannya masuk tandas. Jadi saya nampaklah ibunya keluar, ayahnya keluar. Kemudian saya senyum, saya salam. Dan saya terus pergi ke tangga. Bila pergi dekat tangga, saya tak nampak ada seorang nenek tua ni terketa-keta turun tangga. Kemudian saya nak salam nenek tua ni, tetapi dia macam tak indahkan saya. Dia turun bawah, dia masuk dapur dan dia hilang. Entahlah dia buat apa kemudian. Jadi saya pun naik atas. Teman saya keluar dari tandas, kata Fika. Saya dengan teman saya naik ke atas pergi ke biliknya. Kami belajar. Kemudian kata teman saya ni, ibunya ada buat pesanan makanan segera lah, iaitu ayam KFC lah katanya. Jadi kami makan beramai-ramai. Yang menakutkan, bila kami makan tu, waktu makan 7:30 malam. Saya dengan teman saya turun. Ada meja makan kisi, besar mejanya. Di meja makan tu ada ibu, ayah kepada teman saya, saya dengan adiknya. Dan saya terlihat dekat situ ada satu tempat duduk yang kosong dan di pinggannya diletakkan ayam sekeping lah. Dan saya tengok dan kemudian teman saya menjelaskan, oh itu tempat neneknya. Oh yalah, tadi saya nampak nenek kan. Saya nampak neneknya jalan di hadapan saya. Jadi saya tunggu lama kisah saya tunggu. Kenapa neneknya tak turun-turun makan ni? Tak apalah, setelah selesai makan, saya nampak ibunya angkat pinggan yang dikatakan untuk neneknya yang berisi sekeping ayam tu. Dia letak atas almari. Almari tu pula ada kayu-kayu joystick. Dan saya tengok ada macam tempat bekas simpan abu. Baru saya lihat, saya terperanjat apabila ternampak gambar neneknya berada di almari tersebut. Kemudian saya tanya teman saya, sorry itu Asa. Where's your grandma? Katanya neneknya dah 2 tahun meninggal dunia. Sejak hari itu, saya dah tak berani pergi rumahnya lagi sebab saya yakin yang turun tangga yang saya nampak yang tak nak salam, saya pasti, kata Nur Afika, saya nampak nenek beliau. Terima kasih, Kisi. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Ya, seram ke apa cerita, Abu nenek simpan dalam rumah, Takut sih. Kalau dalam rumah, dah lah rumah besar 2 tingkat, Abu dalam rumah. Tiba-tiba ibu dengan ayah keluar tak balik, kau awak seorang dalam rumah. Tak apalah. Ada mungkin inilah kita dapat pelajari lah. Kalau kita campur bergaul dengan orang, bukan sebangsa lah, bangsa lain, kita dapat sedikit sebanyak lah menimba sedikit ilmu tentang mungkin setiap keluarga dari bangsa yang berlainan ni mempunyai adab ataupun mempunyai tradisi yang berbeza-beza lah. Jadi yang penting kita harus hormati. Baik, macam-macam kisah ni yang saya terima, dan ada juga yang kisah katanya di sini, seramnya Liana Mazlian di Facebook Ria lah. Ada yang saya tengok teman-teman di Facebook ni suka buat lawak, masing-masing berlumba-lumba lah siapa lebih kelakar. Tak tahu lah, ni saya pengamatan saya lah. Kalau ada cerita mesti berlumba-lumba, dia ni cuba buat lawak, dia ni buat lebih lawak. Baik, mungkin nak hilangkan rasa takut agaknya, saya tak tahulah. Tapi terima kasih bagi anda yang memantau siaran Ria 897 FM. Di sini awal tadi kisah yang saya tanyakan tentang pendengar kita, dan ada juga yang nak menyentuh tentang mak sakit, jumpa doktor dekat confirm sakit sebenarnya, dia pergi pakar. Pakar cakap mak saya kena buatan orang, jadi boleh tak kasihlah nombor sesiapa pakar-pakar ke nak ubatkan mak saya. Ni dia yang tanya tu tentang keadaan mak saya. Nanti saya cuba usahakan Terima kasih. Siapa yang kirimkan, tak ada nama ni yang ini pula dari pendengar kita yang kirimkan message awal tadi, saya dah bacakan. Okey, yang ini dah ketengahkan awal tadi.
Assalamualaikum. Ahlan kaif hal kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tentang puan yang mertuanya sakit tua, benar mereka sudah kembali ke alam kanak-kanak dan senang untuk ternampak makhluk gaib dan senang untuk didampingi. Dan satu lagi, sekiranya mereka ada pelihara makhluk gaib, dia akan buat kacau dan selainnya bacakan ayat-ayat suci dan suruh mertua istighfar. Kalau boleh dapatkan bantuan Ana Habib Muhammad, insya-Allah bisa bantu beliau. Syukran. Okey, terima kasih Habib Muhammad ya. Ada juga yang sini kata, Kisi, wah seram-seram betul lah kisah malam ni terima kasih lah. Yang ini dari pendengar kita selanjutnya, Fina kata, Kisi, kejadian ini berlaku semalam dalam rumah saya. Sekitar pukul 1:30 pagi. Waktu tu saya dan ibu sedang berada di dalam bilik menonton TV. Ayah saya ni katanya masuk ke dalam bilik saya kerana nak ambil barang. Dia pun berkata pada ibu, dekat sini. Kata ada ayah saya lah. Dia ingatkan, kata ayah saya, ingatkan kat dalam tandas tadi kan. Pasal tadi dengar ada orang buka paip air. Padahal kisi ibu saya tak keluar bilik pun. Jadi kisi siapa yang ayah saya mungkin rasakan dalam tandas lah awal tadi taklah mungkin berlanduk dua serupa pun ataupun imajinasi lah dengar bunyi air je orang dalam tandas Kisah-kisah yang lain akan saya teruskan. Anda boleh hubungi saya 669-11897. Silakan. Bersama saya di ujung talian. Hello, selamat pagi. Hello. Selamat pagi, Kesi. Ya, siapa bercakap ni? Ini Mokhtar, Kesi. Encik Mokhtar dari Kisah Misteri, silakan. Ya, selamat pagi, Kesi. Encik Mokhtar jangan dengar radio, silakan. Okay, baik. Ini apa? Masa tu umur saya 12 tahun, Kesi. Saya belajar agama dekat daerah Jalan Awan. Madrasah lah. Jadi bila kita time rehat, ini pengalaman ustaz saya. Dia ceritakan dengan saya kan. Lama kecil dah, 40 tahun dah. Masa tu dia tinggal di kampung daerah Jalan Bilal. Selepas Bedok Corner kan. Jadi dia dengan kita orang semua ramai-ramai. Dia ceritakan dekat kampung dia tu ada seorang pemuda Melayu. Dia masuk agama Kristian. Jadi bila dia dah masuk agama Kristian tu, hari makin hari, minggu makin minggu, makan bulan, pemuda tu dia jatuh sakit. Bila dia dah jatuh sakit, dia meninggal kan. Jadi petang tu keluarga dia semua, family dia semua dah kebumikan dia lah. Jadi malam tu hujan lebat, selebat-lebatnya, guru peti sabung menyabung. Jadi bila dah itu kasi paginya riuh satu kampung dekat Jalan Bilal. Kerana salah seorang tu sudah nampak kubur dia berlubang kasi. Kubur dia berlubang dengan penuh dengan air hujan sama darah bertakung dekat kubur dia. Jadi orang kampung semua dah berkumpul ramai-ramai kan. Salah seorang tu Haji Lebay tu bilang sama ustaz sana, dia bilang ada kemungkinan bumi tak terima mayat dia dikebumikan di sini. Jadi dia orang panggil dia punya keluarga semua, family dia orang gali balik kubur tu. Dah gali balik kubur tu, dia orang keluarkan apa yang dia orang nampak ke si. Dekat dahi si mati tu ada tanda salib. Tanda cross kan? Tanda salib Jadi itu sebab tu Haji Lebay tu bilang bumi tak terima mayat ini dikebumikan di tanah perkuburan orang-orang Islam. Jadi diorang ambil mayat tu, diorang pergi transfer dekat kubur Kristian lah. Itu je guys ceritanya. Terima kasih Cik Muta ya. Sama-sama. Baik teman Rial 897, kita akan terus ke hujung talian dengan kisah selanjutnya. Ada di sini daripada ini ada nampaknya kiriman dari Cik Said Alatas. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Minta maaf lah baru masuk ni gelanggang, lambat join sebab baru balik dari tempat tugas. Oh betul Terima kasih Cik Said Alatas. Saya ada kisah yang ingin saya kongsi bersama.
Tempoh hari saya ada menaiki teksi dan ada seorang pemandu teksi ni, orang Melayu kita, tiba-tiba terkeluar pula topik tentang rancangan Misteri Jam 12. Jadi saya pun berbual-bual dengan dia lah, dan dia pernah menceritakan pada saya, ini bukan pengalaman saya tapi ini pengalaman pemandu teksi, dan saya nak ketengahkan kongsi dengan KC dan juga para pendengar, kata Encik Said Alatas. Pemandu tu kata dia pernah menerima seorang penumpang ni, seorang wanita sedang dukung bayi. Kemudian wanita tersebut mengarahkan beliau untuk pergi ke rumahnya, dan rumahnya pula berdekatan dengan kawasan beduk. Jadi kata Encik Said Alatas, pemandu teksi tu katalah, saya dah jumpa budak ni, perempuan ni dekat bus stop. Bus stop ni maksudkan ni dekat dengan satu kondominium yang dipanggil Chinese Garden lah. Jadi dekat bus stop, depan bus stop Chinese Garden tu, wanita tu tahan teksi saya pun berhenti, dia masuk ke dalam dan saya tanya nak ke mana. Dia kata nak balik ke rumahnya di kawasan beduk. Jadi kata, bang boleh pergi beduk bang. Dan terus saya berlalu pergilah, kata pemandu teksi tersebut yang diceritakan oleh Cik Said Alatas. Jadi saya pun macam biasalah, daripada Chinese Garden tu kalau nak pergi ke beduk, kata pemandu tu menggunakan Siglap Road. Bila Siglap Road akan lalu dekat kawasan tanah perkuburan Kasim. Merupakan tanah perkuburan yang dah lama wujud sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Kata pemandu tersebut, bila dia lalu di hadapan tanah perkuburan Kasim, wanita tu tiba-tiba kata, bang, berhenti sini boleh kejap. Jadi hairan pula. Pemandu teksi tu toleh belakang, tengok tempat duduk tak ada orang. Itulah perkara yang menakutkan beliau. Terkejut. Walhal awal tadi wanita tu boleh cakap nak balik rumahnya di kawasan beduk, lalu depan masjid, lalu depan tanah perkuburan Kasim, kata beliau ni ternampak kubur tu. Wanita tu boleh suruh kata berhenti di sini, dan cik abang ni tak tahulah, tak beritahu. Dia kata pemandu teksi ni suruh dia berhenti dan dia berhenti. Dia toleh belakang, wanita tu dah hilang dari pandangan. Dan perkara ini diberitahu saya, dan saya ketengahkan pada KC lah dalam rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih KC kerana sudi membaca pengalaman pemandu teksi ini, dan kalau saya ada beberapa pengalaman yang baru, saya akan sentuh dan beritahu anda. Terima kasih. Dari Said Alatas. Kubur Kasim. Tempat tu antara tempat-tempat yang tu lah. Itu hairan tu. Orang-orang kaya ni tak takut hantu sebab 24 jam fikir pasal duit. Sebab tu rumah-rumah orang kaya, kadang-kadang awak tak percaya, tengoklah. Di kawasan Lonnie Road ni pun ada, di belakang, di Bukit Brown tu, ada beberapa rumah-rumah teres, rumah banglo yang baru didirikan, ada yang dah lama didirikan. Sebab kenapa mereka tak takut? Selalunya orang kaya ni 24 jam fikir pasal duit. Macam mana nak simpan duit, macam mana nak jaga duit, macam mana nak dapat duit. Jadi makhluk halus ni tak terfikir dalam ingatan lah. Dan juga di kawasan Kubur Kasim tu banyak rumah-rumah privat lah, seperti rumah-rumah teres, banglo, semi-detached dan sebagainya. Dan banyak lagi tempat-tempat di Singapura yang kalau kubur mesti ada rumah-rumah privat. Tapi tidak pula pada kawasan di Holland. Ada di sana ada tanah perkuburan, kubur Jepun kalau tak silap saya. Depan rumah flat tu kubur Jepun. Macam mana agaknya? Ada sesiapa antara pendengar Misteri Jam 12 yang menetap di blok yang saya maksudkan di Holland, dan depan itu tanah perkuburan Jepun? Dan bagaimana perasaan anda bila balik setiap malam dan anda tahu di depan rumah anda tu kubur Jepun? Mungkin naik lift tik picit naik atas, arigato. Takut juga. Okey, 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Siapa tu? Saya Oji. Siapa? Oji. Bawa panggilan dari mana? Daripada SPH. Ada pengalaman tentang apa? Silakan. Ni pengalaman saya dekat Mandai Camp, Tanganas. Oh, silakan. Saya tengah buat duty lah. Ada tengah course training dengan 2-3 budak camp saya. Ini CD ke SF? SF. SF, okey, silakan teruskan. Dekat sana dalam satu malam tu, kat pukul 12 malam, saya dengan kawan saya tengah duty lah, tengah jaga tempat tu, tengah on course. Kali malam-malam dekat satu building ni ada macam seram lah. Ada ke malam-malam ada macam ada dengar apa tu, kita kat bawah shelter
atas tu pokok. Habis tiba-tiba ada bunyi satu pot jatuh. So, kita cek-cek lah kat bawah mah. Ingatkan batu ke apa rupanya mangga. Takkan kat pokok tu ada tumbuh mangga padlock kan. Habis lepas tu pula kita satu malam 3 kali kita kena kacau mah. Habis dekat apa tu, lepas tu kita dengar kan kat camp tu square. Lepas tu surrounding tak ada orang. So tiba-tiba kita semua dengar apa tu, perempuan pekik dekat mandai. Dengar bunyi perempuan pekik, mana ada perempuan orang muda. Lepas tu bila kita pergi petrol, saya dengan kawan saya macam ada ternampak benda dekat tepi-tepi fence tu. Rupanya dekat daerah situ ada banyak pokok pisang dekat daerah sana. Itu pengalaman saya. Terima kasih 3 kali. Terima kasih Sama. Itu dia menjalani break mata negara. Dan ada juga pendengar-pendengar yang tempoh hari saya jumpa di acara Dash for Cash. Ada kakak ni, Kak Jun, telah pun berjumpa dengan saya. Dia petik beberapa gambar dalam rumahnya. Yang heran berani pula Kak Jun petik gambar dalam rumah. Dan dia bawa gambar tu tunjuk saya. Saya akan cuba scan gambar tersebut dan uploadkan di blog rasmi Misteri Jam 12. Dan ada beberapa gambar mengatakan dalam rumahnya ternampak ada kelibat-kelibat sesuatu yang dipetik dengan cara tidak sengaja. Dan gambar itu dipetik menggunakan telefon bimbit dan tidaklah gambar image yang begitu jelas. Dan Kak Jun, terima kasih kerana memberi saya gambar tersebut. Dan kisah anda nantilah, kalau saya dah baca semua, saya dah faham kisah anda, boleh saya ceritakan dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan ada juga yang pendengar jumpa saya. Dia ceritakan tentang anaknya. Saya tempoh hari itu ada beberapa yang jumpa saya ni, dah kira saya ni macam medicine man lah. Dan ada kakak ni, namanya siapa nama, saya lupa, minta maaf dia mengatakan anaknya sekarang ni takut nak balik camp. Sebab pernah beberapa kali apabila anaknya adalah buat kesalahan ataupun tak lakukan sesuatu dengan betul, jadi tak boleh balik rumah, dia kena konon disimpan dalam camp tu, dia seorang saja tau. Dan rakan-rakan yang lain dibenarkan pulang ke rumah. Bila dia nak ke tandas, dia terdengar dalam tandas tu ada bunyi orang ketawa. Walhal dalam tandas tu hanya dia seorang diri. Dan perkara itu diceritakan pada ibunya lah, yang waktu itu dia tak dapat balik telefon dalam ketakutan. Dan malam hari itu nak tidur seorang dalam bang tu lah yang dia buat rasa risau. Dan terpaksalah saya temankan anak saya berbual-bual, kata kakak tu lah, sampailah dia tertidur. Jadi ingin nak tanya, adakah benar beliau tanya pada saya. Saya pun tak tahulah cerita-cerita yang membabitkan tentang perkhidmatan negara. Dan saya beritahu beliau, apa jua yang kita dengar dengan orang, jangan percaya sebab kadang-kadang orang ni suka buat cerita. Jadi kalau rasa takut, itu perasaan masing-masing. Dan cubalah cuba tenangkan diri, ataupun cakaplah dengan orang-orang besar kat sana. Takkan nak cakap, sir I scared, sir can I sleep with you not? Dan macam pula bunyinya. Jadi itulah, mungkin ada yang sedang menjalani break mata negara, sedang berada di kem-kem anda. Terima kasihlah kerana memantau Ria. Baik teman-teman, Ria 897 nampaknya dah pun hampir-hampir kita tutup rancangan dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan macam-macam kisah telah pun saya ketengahkan malam ini. Dan ingatlah, seperti saya ingatkan anda pada mulanya rancangan MJ12, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Yang ini dari Taufik. Kata Taufik, apa khabar Kisi? Khabar baik ya. Kalau sebut tentang Mandai, saya juga pernah menjalani perkhidmatan negara di sana. Bila nak buat prowling malam-malam Kisi, memang menyeramkan. Antaranya kita kena buat seorang, pusing. Dan pernah saya jalan ni dekat satu sudut, di belakangnya tu memang nampak hutan saja. Terperanjat nampak benda putih terbang dari satu pokok ke pokok yang lain. Bila saya perhatikan dan saya rasa tak sedap hati, Kisi kelang kabut, saya lari macam lipas kodong. Bila sampai dekat guard room, kata beliau kepenatan termengah-mengah. Kawan-kawan semua ketawakan saya. Mereka ingatkan saya ni tipu sebab mereka tak pernah nampak pun. Dan kata Taufik di sini, dan ini peluang keemasan. Dia kata peluang keemasan ini tidak akan semua perolehi, hanya mereka yang tertentu saja boleh melihat. Ini kata Taufik lah. Jadi masing-masing punya rezeki lah, pendek kata. Baik. Macam-macam kisah saya terima. Dan ada juga yang memberitahu saya tentang benda-benda yang menakutkan, yang menyeramkan berlaku di sekitar kawasan di Malaysia, di Singapura.
Dan ada juga yang sedang memantau siaran Ria 897 FM. Terima kasih kerana sudi bersama saya. Dan lagu awal tadi dah dengar lagu Wings, Intanku Kesepian. 80-an biar lagu ni baik, biar rock hits untuk anda. Dan semoga terhibur dengan lagu tadi dari kumpulan Wings. Dan sebenarnya ada kisah juga yang lain yang saya terima di sini daripada ini dia. Daripada Atan, kata Atan, "Hai bro Kisi, apa khabar? Khabar baik. Saya ingin berkongsi satu peristiwa. Ini tentang anak perempuan saya berusia 14 tahun. Kebelakangan ini sekarang takut sangat nak menonton TV di ruang tamu, khususnya pada hujung minggu lah. Anak saya ni suka tidur malam, tidur lewat malam. Bila saya dengan isteri dah masuk tidur, dia akan sibuk lah duduk dekat ruang tamu menonton DVD lah, tengok TV, main komputer dan sebagainya. Sampai kan satu hari ni saya nampak kebelakangan ini, setiap kali kalau saya bangun tengah-tengah malam nak ke tandas ke, baik nak minum air, saya perasan ruang tamu tak ada orang. Jadi sampailah satu hari ni saya buka suara, saya tanya anak saya, Baba nampak Ain dah tak tidur lambat lagi, kenapa Tak adalah ba, Ain rasa tak sedap badan lah. Okey, kemudian akhirnya 2 malam selepas saya tanya soalan yang sama dalam kenderaan, anak saya tanya, "Ba, rumah kita ni ada hantu tak ba?" Saya terperanjat. Saya toleh tengok anak saya tanya, "Kenapa Ain cakap macam tu?" Anak saya katakan, "Ingat tak saya tanya soalan kenapa dah tak tidur lambat lagi? Bukan tak sedap badan, sebenarnya dia rasa takut. Beberapa kali bila dia menonton TV, dia dapati di balkoni rumah ataupun veranda rumah ada benda berdiri melihatnya dari luar veranda tu, melihatnya dalam rumah, dalam ruang tamu sedang menonton televisyen. Dan benda ini kerap berlaku sampaikan beliau tak sedap hati dan terus tidurlah awal. Bila saya dengan isteri masuk tidur, waktu itulah dia akan masuk tidur. Dan saya sendiri pernah lakukan apa yang anak saya lakukan. Saya cuba periksa lah, kata Atan, saya pun tidur lewat sedikit. Isteri dah masuk tidur, saya bangun tengah malam tu nak pergi tandas. Saya terfikir apa yang anak saya ketengahkan pada saya. Saya duduk dekat ruang tamu, saya hidupkan televisyen. Sedang saya duduk berbual-bual dengan anak saya yang juga bersama dengan saya, tak rasa apa-apa pun. Jadi akhirnya kami berdua masuk tidur lah. Keesokan harinya saya buat benda yang sama, tetapi kali ini saya buat seorang diri, kata Atan. Sedang saya duduk berbual-bual, ni macam mana boleh repeat pula sekejap. Sedang saya menonton televisyen, seorang diri, tiba-tiba Kisi, saya terdengar sesuatu yang menakutkan. Dengar suara perempuan Kisi menangis dekat veranda ataupun balkoni rumah saya. Terus saya matikan suara, saya masuk tidur. Selepas tu 2 hari kemudian saya jemput seorang ustaz, tak perlulah katanya di sini untuk datang ke rumah saya, dan kami adalah sedikit majlis doa selamat dan semah rumah kecil-kecilan. Itu saja, terima kasih dari Atan berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12. Ini daripada Rahmah. Kak Rahmah kata, "Assalamualaikum Kisi." Waalaikumsalam. Gemar rancangan MJ12 dan terima kasih kerana sudi baca kiriman kakak ni. Beberapa meter dari rumah kakak ni ada sebuah rumah kampung di atas bukit, dan rumah ini dah kosong untuk beberapa bulan. Dan berani tak Kisi kalau kakak nak jemput Kisi ke sana untuk merakamkan suara? Sebab penduduk kampung rumah kakak, kawasan rumah kakak ni dah ramai orang kecoh tentang kedengaran dalam rumah kosong tu akan dengar suara perempuan menangis di waktu malam. Jadi kata Kak Rahma, tentang penduduk-penduduk kampung yang kecoh, rumah kosong di atas bukit, kedengaran suara wanita menangis. Dan dia tanya saya, "Kisi berani tak nak pergi rumah tu buat rakaman?" Awak tanya saya, InsyaAllah lah kalau berani. Kenapa tak Kak Rahma rakamkan saya? Kak Rahma tolong saya rakamkan. Kak Rahma kasih saya audio tersebut dalam bentuk MP3. Kan senang, tak perlu saya pergi seberang tambak, cop pasport. Ya, mungkin satu cadangan yang baik Kak Rahma, boleh emailkan dia ke alamat email yang sama seperti Kak Rahma buat sekarang ni, ria@mediacorp.com.sg, ataupun emailkan juga ke misterijam12@gmail.com. Ada Kak Rahma suruh saya pergi jauh-jauh tu untuk rakam suara perempuan menangis dalam rumah kosong. Macam mana tu? Baik, hubungi saya 669-11897. Silakan. Hello, selamat pagi. Hello. Tengok.
Okey, saya rasa saya harus tutup tirai dan saya jumpa anda di lain kesempatan. Terima kasih kerana sudi bersama saya dalam rancangan Misteri Jam 12 dan esok teruslah bersama dengan saya pukul 10 malam sampai 2 pagi. Cik Mang akan bertugas bersama dengan saya ataupun sebentar nanti dan terus bersama rancangan Ria Insomnia. Terima kasih.